Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Selamat datang ke channel Nur Aminah Omar. Kepada tuan dan puan yang baru pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor, consultant dan juga invited speakers yang akan banyak bercakap tentang bahagian pengurusan peniagaan. Dan fokus saya lebih kepada SME dan perusahaan kecil dan sederhana. Baik, tuan dan puan, dalam video kali ini saya akan bercakap tentang 3 perkara bagaimana tuan dan puan ingin menguruskan keadaan apabila tuan dan puan mahu melantik ahli keluarga ataupun pasangan dalam syarikat bisnes tuan dan puan. 3 perkara untuk tuan dan puan lakukan dan bersedia apabila mahu melantik ahli keluarga atau pasangan sendiri bekerja dalam syarikat tuan dan puan. Baik, pertama sekali tuan dan puan, lantikan mestilah mengikut prosedur. Bermakna sekiranya kita mahu melantik pasangan kita, suami atau isteri ataupun ahli keluarga yang lain, anak, saudara, pakcik, makcik, sepupu, sepapat, semua yang tuan dan puan nak lantik masukkan dalam syarikat perniagaan, mestilah mengikut prosedur kemasukan pekerja, iaitu hiring procedure. Jadi mestilah ada job scope, job description, job specification, dan individu berkenaan sama ada suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, anak saudara ke, sepupu ke, sepapat ke, mestilah memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau tugas berkenaan. Baik, sekiranya kita melantik pasangan kita untuk menjadi financial controller, maka kita lihat kata financial controller, okey, kita sebut sebagai pengurus keuangan dalam syarikat, maka kita lihat apakah job scope, apakah job description, apakah job specification sebagai seorang pengurus hal ehwal keuangan syarikat. Jadi sekiranya pasangan kita memenuhi kriteria itu, maka bawalah beliau masuk dan lantiklah beliau sebagai pegawai keuangan untuk syarikat. Dan dengan itu kita dapat meletakkan satu kejelasan tentang tugas dan juga peranan individu berkenaan meskipun beliau adalah pasangan kita, saudara mara kita, anak kita ataupun siapa-siapa yang dekat dalam konteks hubungan keluarga. Baik, yang kedua tuan dan puan, individu yang kita bawa masuk ini, ahli keluarga ini tadi, mestilah faham cara dan struktur pengurusan syarikat perniagaan. Maknanya mereka tahu bahawa dalam tempoh tertentu, dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, hubungan kita adalah hubungan profesional. Jadi sekiranya kita membawa masuk pasangan kita dalam konteks bekerja dalam syarikat, maka tidak boleh hubungan ataupun cara bercakap itu dalam pejabat sama macam di dalam rumah. Dia mesti berbeza. Cara panggilan, cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi mestilah mengikut tata cara struktur dalam pengurusan syarikat. Sekiranya anak kita itu adalah seorang CEO syarikat, tetapi kita merupakan seorang finance manager, maka cara kita berkomunikasi itu adalah berpadanan dan juga mengikut kapasiti kerja kita dalam syarikat. Jadi dalam konteks bekerja bersama ahli keluarga tidak boleh dimasukkan elemen-elemen kena dengar cakap saya, tak dengar cakap saya derhaka. Dia tidak boleh ada elemen itu kerana struktur pengurusan organisasi dalam syarikat tidak sama seperti pengurusan kita di rumah. Kalau di rumah sebagai ahli keluarga, ketua keluarga, sebagai anak, sebagai pasangan, dia berbeza. Jadi fahaman ini mesti ada. Kalau tak ada, jangan buat. Jangan bawa masuk ahli keluarga bekerja dalam syarikat sekiranya fahaman ini tiada. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan ingin membawa masuk ahli keluarga dalam syarikat perniagaan yang tuan dan puan jalankan, tuan dan puan sendiri mesti membina satu tahap kepimpinan yang jelas, yang kuat, yang membolehkan tuan dan puan sendiri membuat keputusan. Be a decisive person yang boleh membuat keputusan berdasarkan keadaan dan juga situasi syarikat. Sekiranya ahli keluarga kita itu jatuh dalam kategori non-performing staff, maka perlulah kita ambil tindakan dan mengikut polisi sebagaimana yang dinyatakan dalam hal-hal pengurusan syarikat kita. Jadi kekuatan itu kita sebagai seorang ketua mesti ada dan mesti boleh melakukannya. Itu satu contoh yang kita sebut sebagai typical, contoh yang biasa. Baik, tuan dan puan, saya sudah kongsikan, saya sudah bincangkan 3 perkara yang perlu tuan dan puan ada, yang perlu tuan dan puan buat sekiranya tuan dan puan mahu membawa masuk ahli keluarga ataupun pasangan untuk bekerja
dalam syarikat yang tuan dan puan usahakan. Jadi untuk itu tuan-puan puan, sehingga ini sahaja video kali ini. Selamat menjalankan apa sahaja urusan yang tuan dan puan sedang lakukan sekarang. Boleh tekan subscribe untuk subscribe channel Nur Aminah Omar dan dapat tonton lebih banyak video-video akan datang, dan tuan dan puan boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Untuk itu kita jumpa lagi dalam video akan datang.